Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad. Nama saya Muhammad Asfar bin Syafi'i. Saya Muhammad Eka bin Husin. Saya Muhammad Syafi'i bin Masri. Nama saya Muhammad Ashraf bin Samzuri. Dan saya Muhammad Ahmad bin Abdul Rahman. Kami dari Guru 1 akan membentangkan topik 3 iaitu hidrodinamik. Okey, saya akan menerangkan tentang pengenalan yang mana hidrodinamik adalah satu cabang fizik yang berkaitan dengan pergerakan cecair dan daya yang bertindak ke atas pepecahan. Jadi, ianya terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah aliran visual, yang kedua adalah kaedah suntikan pewarna, yang ketiga adalah kaedah minyak, keempat adalah teknik gelembung hidrogen dan yang seterusnya adalah streamline. Okey, kalau kepada aliran visual, keterangan ini adalah bendalir yang digunakan untuk menunjukkan corak aliran dan pergerakan di dalam sesuatu part ataupun suatu aliran dan untuk menunjukkan maklumat kualitatif. Dan antara kaedah yang digunakan adalah mereka memasukkan dakwat di dalam air tersebut bagi melihat pergerakan cecair ataupun bendalir yang berada di kawasan. Kaedah yang kedua iaitu kaedah suntikan pewarna. Kaedah ini digunakan di dalam terowong air dan saluran air. Kaedahnya adalah dengan memperkenalkan pewarna melalui tabung suntikan, iaitu jarum, ke lokasi yang menarik di medan aliran. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah minyak. Kaedah minyak ini ialah cecair likat yang dicampurkan dengan serbuk padat yang warnanya mudah dilihat oleh mata pada model yang diuji. Setelah mempunyai model di bahagian ujian saluran air dengan kelajuan yang diinginkan, corak yang ditunjukkan oleh filem minyak memberikan maklumat aliran dekat permukaan model. Teknik ini terdiri daripada menggunakan gelembung yang dihasilkan oleh elektrolisis air sebagai alat visualisasi aliran. Dengan menggunakan wayar halus yang dipasang tegak lurus ke dinding sebagai katod atau elektrod negatif dan litar DC, dan bahan lain seperti tembaga sebagai contoh anod atau elektrod positif. Penghasilan hidrogen berlaku pada dawai apabila teruja oleh nadi elektrik. Gelembung udara akan terhasil di rod elektrik tersebut. Baik, seterusnya saya akan menerangkan mengenai streamline. Streamline ini dia berguna untuk menggambarkan suatu corak aliran. Okey. Garis-garis yang bergabung pada titik halaju dia akan menjadi sama serta kontur halaju dapat dilukis dengan mudah. Garis-garis tersebut dikenali sebagai garis arus. Arah aliran adalah arah halaju bendalir yang akan mengalir di dalam streamline tersebut. Seterusnya, cecair yang tidak dapat melintasi arus, ia akan menjadi suatu ataupun sebarang zarah yang bermula pada satu aliran yang kekal pada arus yang sama. Jadi, cecair tersebut akan menjadi zarah yang bergerak dan dia akan kekal pada aliran yang sama. Cecair nyata mengalir menunjukkan kesan likat ataupun melekat ke permukaan yang padat akan mengalami tekanan di dalam badan mereka. Dari topik sebelumnya, kami melihat hubungan antara tegasan rincir dan kecurunan had laju. TA sama dengan DU per DY. Tekanan rincir dan dalam bendalir berkadar dengan kecurunan had laju. Kadar perubahan had laju melintas aliran. Sementara itu, cecair ada kesan tegasan rincir kerana batas tidak diindahkan dan bendalir dianggap tidak mempunyai kelikatan. Pengelasan aliran bendalir. Aliran seragam. Keadaan aliran, halaju, tekanan, kerata, rentas atau kedalaman adalah sama pada setiap titik cecair. Aliran tidak seragam. Keadaan aliran tidak sama pada setiap titik. Aliran stabil. Keadaan aliran mungkin berbeza dari satu titik ke satu titik tetapi jangan berubah mengikut masa. Aliran tidak mantap. Keadaan aliran berubah dengan masa pada bila-bila masa. Cecair mengalir dalam keadaan normal, misalnya sungai, keadaan berbeza dari satu titik ke titik
kita mempunyai aliran tidak seragam. Sekiranya keadaan pada satu ketika berbeza-beza seiring berjalannya waktu, maka kita mempunyai aliran yang tidak stabil. Soalan contoh. Okey, berdasarkan soalan, nilai yang dapat dikeluarkan ialah mass sama dengan 3.23 kg per saat. Formula yang kita guna ialah density sama dengan M per Q. Dengan itu kita akan dapat density dia dengan memasukkan nilai M dengan Q ialah 3.23 bahagi dengan 3.75 darab 10 kuasa negatif 3. Dan kita akan mendapat 861.33 kg per meter padu. Nilai Q yang diberi ialah 3.75 liter per saat. Oleh itu kita harus tukarkan liter per saat kepada meter kuasa 2 per saat, dan kita akan mendapat 3.75 darab 10 kuasa negatif 3. Seterusnya kita akan mencari nilai V menggunakan formula Q sama dengan AV. Kalau kita nak cari AV, kita kena tukarkan formula menjadi V sama dengan Q per A. Okey, lepas tu kita akan kat sini kita akan dapat dua area. Area yang pertama kita akan dapat 1.256 darab 10 kuasa negatif 3 per meter kuasa 2. Area yang kedua kita akan dapat 4.90 darab 10 kuasa negatif 4 per meter kuasa 2. Okey, itu kita akan dapat nilai V yang pertama. Kita ambil 3.75 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 1.256 darab 10 kuasa negatif 3. Begitu kita V1 kita akan dapat 2.99 meter per saat. V yang kedua kita guna nilai Q 3.75 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan nilai A yang area yang kedua iaitu 4.90 darab 10 kuasa negatif 4, dan kita akan mendapat V2 dia 7. Reynolds number formula. D ialah diameter paip meter. P ialah ketepatan bendalir kilogram per meter padu. V ialah halaju bendalir berbanding dengan paip atau bendalir meter per saat. U adalah kelikatan cecair meter square per saat. V adalah kelikatan kinematik meter square per saat. Secara amnya terdapat 3 jenis aliran bendalir dalam paip. Laminar, bergejolak, peralihan. Aliran laminar aliran laminar biasanya berlaku ketika berurusan dengan paip kecil dan halaju aliran rendah. Dalam aliran laminar, pergerakan zarah bendalir sangat teratur dengan semua zarah bergerak dalam garis lurus selari dengan dinding paip. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.